Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi para pendengar, selamat datang semula ke rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan lupa ikuti kami di semua platform sosial media, di Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube rasmi Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi para pendengar yang baru yang masih lagi tertanya apakah ini rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi rancangan Bicara Fatwa Johor secara amnya adalah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa yang telah diwartakan dan memberikan pendedahan umum ataupun exposure yang lebih kepada orang awam dengan kefahaman lebih jelas. Dan bersama dengan saya hari ini tetamu istimewa kita, Sahibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Haji Sono. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Farhad, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih datang lagi sekali. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Betul. Untuk sesi yang Farhad sebutkan tadi lah. Ya, kita bicara tentang fatwa, tentang hukum hakam. Kemudian ini kita pun dah nak masuk bulan Ramadan. Betul, kita dah dekat dengan bulan Ramadan dan Syaban sekarang ni. Betul? Ya betul, kita dah dekat bulan Syaban dah. Jadi dah melambai dah sebenarnya. Betul. Ramadan. Jadi menjadi satu tanggungjawab kita lah. Kalau selaku nama abang kena kena bangkitkan semangat kegembiraan pada adik-adik kita. Ya, bahawa kabarkan pada mereka Ramadan akan berkunjung bersama kita. Kalau kita selaku seorang ayah, kita bertanggungjawab untuk sama-sama zahirkan kegembiraan kepada anak-anak kita, isteri kita. Dan kalau kita seorang pemimpin di suatu organisasi jabatan, seorang pastinya kita berperanan untuk merangsang anak-anak buah kita, staf kita supaya bersedia dan menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, keceriaan, tidak sabar untuk mengisi siang dan malamnya Ramadan tu nanti. Betul. Jadi Farhad, saya kira peringkat awal itu dulu, dan bicara kita hari ini bukan merujuk kepada Ramadan itu sendiri, tetapi lebih kepada satu tajuk yang telah pun dipilih oleh pihak yang berkenaan, iaitu tentang bicara tentang salah berjemaah. Betul. Kelebihannya dan beberapa perkara yang berkaitan dengannya, Farhad. Betul. Okay. Jadi sebelum kita teruskan lagi, saya ingin perkenalkan lagi sekali Sahibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Haji Sono, dan beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan tajuk kita pada hari ini adalah seperti mana yang telah disebutkan, hukum solat berjemaah. Jadi sebut tentang solat berjemaah mungkin secara intisarnya ataupun mungkin secara dasarnya kita faham solat berjemaah sebagai solat lebih daripada seorang. Kiranya ada imam dan juga ada makmum, itu boleh dikirakan sebagai solat berjemaah secara umum lah, apa yang kita faham ataupun secara dasar dia. Jadi teruskan kepada soalannya yang saya ingin bertanyakan, iaitu apakah pengertian solat jemaah dan kelebihannya? Sebab kita tahu solat jemaah macam saya sebutkan tadi, mungkin dia sekadar imam dan makmum, dan juga pahalanya lebih daripada solat bersendirian. Dipersilakan Ustaz Syekh untuk bagi pandangan lebih jelas. Baik, terima kasih kepada DJ Farhad yang memberi peluang dan ruang kepada saya untuk kita berkongsi sebenarnya. Dan perkara yang kita akan bincangkan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kita telah berulang kali sebenarnya. Cuma kita niatlah bila membicarakan satu topik yang kita dah tahu, kita raikan ilmu itu, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi merupakan suatu titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan. Dan selain titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, salat berjamaah juga merupakan satu tuntutan, iaitu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya kita raikan, mura'ah, dan kita junjung dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, keluarga kita, dan khususnya umat Islam pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa, Farhad, kalau kita lihatlah, bila kita bercakap tentang apa je tentang ilmu Islam, sudah barang pastinya kita perlu menyandarkan hujah ataupun dalil, reference kita lah. When we talk about Islamic study, memang itulah dalil tu merupakan asas, sama ada
tekstual dalam Al-Quran, teks wahyu Allah maupun mutiara suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hubungan ini kalau kita lihat ya, kita pergi kepada maksud ataupun definisi tentang salah berjamaah itu, boleh kita nyatakan bahawasanya salah berjamaah dari segi syaraknya bermaksud menyambungkan ibadah salah yang dilakukan dengan mengikut perbuatan imam. Ya, ia merupakan satu syiar yang perlu dipertahankan dan ditunaikan oleh umat Islam. Dan ia juga merupakan satu wasilah dan cara ataupun medium ya, untuk memupuk mahabbah dan kasih sayang serta semangat tolong-menolong antar sesama Muslim. Dan ia juga merupakan suatu sunnah muakkadah dan makruh hukumnya pula untuk meninggalkan solah berjamaah ini. Dan pensyariatan ataupun dalil solah berjamaah boleh kita ambil atau lihat melalui beberapa dalil dalam ayat suci Al-Quranul Karim, ya, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama, ya. Kemudian dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102, ya, ayat ini yang selalu kita baca sebenarnya tuan-tuan, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah, yang mana maksudnya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka. Dan sewaktu itu ayat Allah turun ini dalam peperangan, kalau tidak silap saya peperangan Khandaq, ya. Dan lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam di kalangan mereka. Ya. Itu kalau kita lihat ya, Farhad ya, turunnya ayat Allah ini sewaktu peperangan. Bila peperangan orang kaum muslimin di Mekah dan musyrikin waktu itu, bila situasi peperangan, seorang pastinya kita dapat memahami dan melihat situasi dia bagaimana. Pasti dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang masyakkah ni apa? Serba-serbi payah lah. Nyawa terancam, fizikal kita akan diceroboh oleh musuh dan sebagainya. Lalu dalam firman Allah ini turunnya ketika peperang Khandaq pun juga Rasulullah SAW dititah perintah oleh Allah SWT supaya dirikan sembahyang. Bukan saya dirikan sembahyang, dirikan sembahyang dengan berjamaah. Nampak tak di situ? Di kalangan kamu, maksudnya Rasulullah salat dan Allah minta lead di kalangan mereka. Mana adalah wujud situasi bukan seorang sembahyang, tapi berjamaah. Bukan gilir ganti. Mungkin adalah gilir ganti secara berkumpulan, tetapi tidaklah sembahyang seorang diri. Macam askar kita, ayah kita jadi askar kat tengah hutan kan. Solat berjamaah. Cara mereka sembahyang macam mana dan sebagainya kan. Ada yang menjaga berkawal, tapi makna tak adalah situasi sembahyang itu sendiri. Betul. Sehingga Rasulullah SAW dalam peperangan Al-Khandaq ini, peperangan Parit ni, Rasulullah diperintahkan oleh Allah dirikan sembahyang fardu secara berjamaah di kalangan mereka, maknanya menjadi imam. Itu asas kita lah dalam surah An-Nisa ayat 102. Kemudian kalau kita lihat hadis baginda Nabi SAW. Jadi bila kita bercakap satu tajuk, mesti Al-Quran, hadis. Kalau ada ijma' ulama dan kias dan sebagainya. Jadi dalam hadis baginda Nabi SAW banyaklah Farhad yang untuk kita boleh jadikan sebagai reference ataupun rujukan kita, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bisab'in wa 20 darajah. Baginda Nabi SAW menyatakan bahawasanya salah berjemaah, sembahyang yang didirikan, sembahyang fardu tadi itu yang didirikan secara berjemaah, sekurang-kurangnya imam dan makmum, ianya lebih afdal, tafdulu ataupun afdalu
min salatin fazzi, berbanding sembahyang yang didirikan secara bersendirian. Dengan bandingan apa? Kata Rasulullah SAW, bisab'in wa 20 darajah, dengan bandingan sebanyak 27 kali ganda. Ini hadis ini statusnya sahih. Sahih. Bukan lemah, apatah lagi marfu' dan sebagainya. Jadi kita kena yakin selaku orang beriman ini. Nabi beritahu para sahabat wariskan kepada para tabi' dan tabi'in, sehingga para ulama sarjana Islam kita, ulama-ulama telah mencerakinkan, membukukan, mendokumentasikan ilmu-ilmu khazanah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat tinggalkan kepada tabi' dan tabi'in, sehinggalah ke hari ini. Kita hari ini Farhad mudah, semua ada dah. Semua dah dicerakinkan. Fik salat ada, fik munakahat ada, fik jinayat ada. Tinggal kita nak belajar saja. Carilah guru. Jadi kalau mungkin tak mampu berguru secara face to face, orang kata one by one, carilah kelas-kelas yang boleh mendidik jiwa kita, yang boleh mendidik, memandu kita supaya bagaimana untuk memperoleh ibadah sembahyang yang khusyuk, yang dapat melahirkan jiwa seorang hamba. Kita ramai tengok hari ini di kalangan rakan-rakan kita muda remaja kan, mereka sembahyang sampurna 4 salat, sampurna 4 rakaat, sampurna 3 rakaat, sampurna 2 rakaat. Tapi adakah sembahyang yang dilaksanakan oleh rakan-rakan kita, orang kita sendiri ni, mampu membawa kita, mampu kita terjemahkan falsafah solat di luar sembahyang? Itu harus kita tanya. Kalau mampu, maka akan terlahirlah individu insan yang dia sembahyang, tetapi dia dalam masa yang sama dia meninggalkan perbuatan keji, maksiat, dosa, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan ibu bapa. Dia tahu itu dosa besar. Jadi falsafah salat itu harus difahami, harus dijiwai, ditekuni dan diamalkan. Maka kalau betul-betul dijiwai, dia akan melahirkan insan yang kamil. Kamil ni maksudnya mulia lah. Bila dia masuk dalam masyarakat rasa selesa dengan dia. Cuba kita bayangkan, kalau seorang hamba Allah tu masuk dalam masyarakat, tiba-tiba orang semua lari. Kenapa lari? Mesti ada sebab. Mungkin dia tak selesa sebab bila hamba Allah ni datang kat kumpulan kita, mungkin dia akan mudah sakitkan hati. Yang keluar dari lisan dia tu menyakitkan hati kawan-kawan kita. Jadi orang lari. Jadi kalau kita menghayati falsafah solat, insya-Allah kita akan bawa falsafah solat dalam sembahyang tu di luar sembahyang. Hubungannya solat yang baik, hubungannya dengan Allah, hablum minallah, itu sangat kudus, sangat murni. Jiwa kehambaan ketika berhadapan dengan Allah, dia merasa dia kerdil, hina, hamba, lemah di hadapan Allah. Dalam masa yang sama dia mentakzimkan Allah. Ketika sembahyang ni, ketika sembahyang dia mentakzimkan Allah. Takzim ni apa? Membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allah, aku lemah Allah. Kita sentiasa mengharapkan Allah. Barulah kita ada feel. Kalau sembahyang, memanglah sembahyang, tapi dia tak cuba untuk orang putih kata apa? Try to feel. Cuba kau jiwai sepanjang kau sembahyang tu. Habis, Ustaz, saya dah cuba tapi tak boleh lah Ustaz. Dah habis cuba ke? Kan kadang-kadang kita tanya kawan-kawan kita kan, dah aku dah cuba, aku cuba pejam mata macam-macam kaedah lah kan. Anak muda, kadang kita jumpa sembang-sembang dengan anak muda ni, tapi tak boleh juga Ustaz. Okey, bang, abang faham tak apa yang abang lafazkan dalam solat tu? Yang itu saya tak faham Ustaz. Itu antara beberapa faktor ataupun sebab kenapa kita sukar untuk dapat raih ibadah solat yang khusyuk.
yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya, bukan satu-satunya. Maknanya kita selain daripada kita kena faham, kita kena jaga juga niat kita, jaga pemakanan kita, dan insya-Allah kita akan sembang lagi Fahad di sesi-sesi yang akan datang. Cuma dalam konteks pagi ini kita bercakap atas tajuk kelebihan ataupun solat berjamaah itu sendiri. Dari segi dalil tadi kita dah rujuk, dah sengaja kita bacakan, sebutkan ayat Allah SWT dalam surah An-Nisa tadi pun jelas. Kemudian hadis baginda Nabi SAW pun dah mengukuhkan lagi dengan ganjaran offer yang ditawarkan oleh Allah SWT melalui lisan suci baginda Nabi SAW. Dia meniti di bibir suci Nabi SAW, bibir dan lisan suci. Jadi Rasulullah SAW dia tidak akan bercakap berdasarkan hawa nafsu Nabi dah. Apa yang meniti di lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan asalnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak terbit yang keluar daripada lisan suci Nabi itu yantiqu anil hawa. Yang keluar dari lisan suci baginda Nabi itu anil hawa, daripada hawa nafsu Nabi dak. In huwa illa wahyun yuha. Dan apa juga yang keluar dari lisan suci Nabi SAW itu adalah datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nak diragukan lagi? Kalau Nabi dalam bab bicara kita salat berjamaah dah sebut sembahyang secara berjamaah sekurang-kurangnya 2 orang, ganjarannya, fadilahnya, janji Allah melalui lisan suci Nabi SAW sebanyak 27 kali darajah. Dalam bahasa mudahnya ni, nisbahnya gitulah. Kalau kita belajar matematik dulu, nisbah kan? Betul. Umur Nabi 1 hari, nisbahnya itu tumbesaran dia menyamai 30 hari umur tumbesaran perkembangan minda bayi-bayi yang lain. Yashibu fil yaumi, tumbesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 1 hari dia punya progress, tumbesaran minda dan sebagainya, nisbah dia ni menyamai umur bayi-bayi yang lain. Yashibu fil yaumi syababas sabiyyi fi syahri. Yashibu menyamai, maknanya 1 hari umur Nabi menyamai, ini nisbah. Yashibu fil yaumi syababas sabiyyi fi syahri. Sabi maknanya budak, fi syahri, tumbesaran bayi yang lain sebulan. Ni sebab tu bila kita faham akan nisbah tumbesaran Rasulullah SAW yang sengaja Allah muliakan kekasihnya, maka kita tidak akan query ataupun bertanya, boleh ke budak umur 4 bulan, bayi umur 4 bulan dah boleh berdiri? Ya, tak boleh. Kalau misal kata bayi-bayi kita yang lain lah, adik kita, anak kita. Tapi Rasulullah SAW ini ketika umur 3 bulan, Rasulullah SAW dah boleh berdiri. Faqama ala qadamaihi fi 3. Kalau ada adik kita Farhan ataupun anak kita 3 bulan ni dah boleh apa? Mungkin merangkak pun belum lagi. Masih gitu kan. Jadi itu antara khazanah ilmu yang perlu kita gali dan kongsi supaya khususnya anak-anak muda hari ini jiwanya dekat dengan agama, tidak jauh dengan agama. Agamalah yang akan membentengi kita pada hari ini dan masa hadapan. Kita kembali kepada cerita perbahasan tentang apa tadi, kelebihan salat berjamaah tadi kan. Jadi kita nak apply dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita seorang penjawat awam atau kerja dengan private sector ataupun kerja sendirilah, kalau boleh usahakan ada break berapa minit tu. Kalau kita berniaga kedai runcit ke kat kampung, kat taman kita tulislah close for pray ke dan sebagainya kan. Jadi kita punya customer pun taklah menjajau ke mana dan sebagainya. 10 minutes for 10 minutes kan, kita sembahyang isteri kita kat bilik belakang kedai runcit kita ataupun ataupun kat pejabat. Kalau orang kerja di bandar, di pejabat, ringankanlah mulut,
Mat, kau dah sembahyang belum? Belum. Boleh dengan aku sembahyang berjemaah. Kita sembahyang. Boleh. Jadi maknanya kalau kita tak offer kawan kita tadi, maka kita akan sembahyang lah seorang diri. Betul. Rugi tak? Rugi. Sedangkan Rasulullah SAW dah menyatakan tadi, satu ni nisbah 27. Maknanya kalau nak di matematikkan secara on paper tadi, kita pun rasa tak mampu. Nak mengulang semula sebanyak 26 kali baru equal dengan satu yang kita buat. Mampu tak kita agak rasa? Mungkin ada orang buat lah, Ada. tapi majoriti kita tak mampu dan tak terbuat pun. Nak mengulang sebanyak 26 kali sembahyang fardu isyak rakaat tu kali 26 kali lagi. Mampu tak? Realitinya kita ni orang awam lah. Kita tak cerita orang soleh, salafus soleh, orang terdahulu tak lah. Mereka orang yang dekat dengan Allah. Kita orang awam ni tak mampu nak mengulang sebanyak 26 kali. Jadi Rasulullah dah tawarkan, engkau usaha sedikit, effort sedikit, cari kawan. Mat, mari kita solat bersama. Boleh. 27 kita dapat. Cuma cara kita tu kena diplomasi, kena bijak lah. Mat, kau boleh tolong aku tak? Apa dia? Jom solat bersama, aku cari seorang. Boleh. Contoh macam tu. Kita dah ngaji ni kan. Kita kena apply. Cuma cara kita kena hikmah, diplomasi, kena psikologi dan sebagainya. Itu mungkin bahasa-bahasa tinggi lah, tapi kita orang kampung kadang-kadang taman-taman ni cakap molek lah. Midah, berhenti sekejap lah, mari kita solat berjemaah. Baik bang. Gitu contoh. Tinggal sekejap. Tu saya kata tadi, kalau kita meniaga ke apa, gantunglah kita sign board ke apa kan. Apa kata ke? 10 minute break 10 minute break for pray dan sebagainya lah. Kalau di bandar kampung cakap je lah. Ada apa orang kampung dah faham dah. Senyap je ni, sembahyang sejak kot 10 minit kan. Kita sebenarnya nak melatakan, membumikan spirit masyarakat Islam ni supaya jangan sembahyang seorang diri. Paling tidak tu berdua. Namanya berjamaah tu berdua dengan isteri kita, dengan rakan sekerja kita. Kat highway pun kadang-kadang Farhan minta maaf cakaplah abang-abang kat luar sana, ayah-ayah adik-adik kat RNR tu sorang sana, sorang situ, banyak ruang. ada kadang berjemaah ada, tapi kadang sorang-sorang rasa budaya orang kita ni terlalu menjaga kan. Malu tu betul lah, malu tu perlu ada al-haya'u minal iman kan, nisful iman. Jadi dalam bab solat berjemaah ni, kalau boleh ringankan mulut. Bang, boleh kita solat berjemaah bang? Kat highway ni, kat RNR. Kita tak offer, kita tak buka mulut. Jadi budaya tu masih lagi kekok canggung lagi. Padahal boleh sembahyang. Kita tahulah dia orang sembahyang jamak kebanyakannya. Sama jamak takdim ataupun takhir dan sebagainya. Tapi boleh berjemaah. Cuma itu nampak tak satu lagi bukan frasa, dia panggil tahap yang masih lagi asing masyarakat kita ketika bermusafir di RNR sembahyang sendiri-sendiri dan sebagainya. Okeylah. Baiklah. Jadi saya menyeru supaya masyarakat kita di luar sana budayakan supaya solat berjemaah ini bermula pada rumah. Kalau kita tak dapat pergi ke masjid pada hari itu, kitalah yang berperanan. Kalau ada adik kita tengah pegang handphone apa, ajak dia solat berjemaah dengan cara yang penuh kasih sayang. Dengan gunalah bahasa talk nicely lah, cakap, dek, nak tak kalau abang cerita sikit, ringkas je. Contoh macam tentang kelebihan ni kan. Nak. Mari kita wuduk. Mari abang temankan pergi ke toilet wuduk. Sampai macam tu kita. Jadi untuk kita siapa? Solat berjemaah. Jadi dalam konteks kehidupan masyarakat yang lebih besar, komuniti yang lebih besar, pastinya selain daripada masyarakat, pihak berkuasa agama juga ada peranan dia sendiri. Betul. Macam Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Majlis Agama Islam, mereka telah berperanan dan akan terus berperanan mendidik masyarakat Islam. Dalam konteks kita bercakap ni, sembahyang berjamaah. Sebab itulah tanggungjawab pemerintah, khususnya
ulil am mendirikan masjid-masjid, surau dan sebagainya. Jadi itu tadi dalam komuniti yang kecil Kalau dalam satu komuniti yang lebih besar, taman dan sebagainya, hukumnya adalah fardu kifayah. Maknanya satu taman tu wajib ada padanya mereka itu kalau mereka mendirikan salah fardu secara berjamaah. Kalau tak, berdosa satu kampung tu. Berat tu tugas tu. Pemerintah dah buat masjid. Mana pihak berkuasa macam kami Islam dah buat masjid, surau dan sebagainya. Tapi jawatan kuasa ataupun ahli qaryah tu kenalah ambil peranan. Sebab tu untuk memastikan institusi masjid atau surau itu hidup ataupun berperanan, kena ada organisasi yang mentadbir. Sebab itulah ada pengurusi, kita wajibkan. Ada berkeliling yang kita telah ni, ada naib pengurusi, ada setiausaha yang mentadbir institusi tersebut untuk memastikan setiap taman, karya, kampung ada pada mereka kalau mereka mendirikan solat fardu secara berjamaah. Ingat di tahap ini itu saja dulu. Farhad, mungkin ada apa-apa nak dikongsikan yang lain? Baiklah, terima kasih di atas penerangan sebentar tadi lah. Kita tahu sebagai solat berjemaah ni dia lebih daripada solat saja, dan saya sangat suka dengan penjelasan Syekh tadi tentang apabila kita solat kita haruslah mendalami dan memahami. Kalau kita kurang khusyuk di dalam bab-bab solat ni, apa kata kita berhenti sekejap, kita ke belakang dan mungkin kita pergi back to basic lah. Kita fahamkan apa yang kita baca, dan mungkin daripada situlah kita boleh menghayati kita punya solat tersebut. Mungkin daripada situlah kita boleh menjadi a better Muslim. Yalah. Bak kata madah pujangga, orang ramai kata tak kenal maka tak cinta, tak kenal ayat-ayat solat kita. Macam mana kita nak khusyuk dalam kita punya solat, dalam ibadah kita. Dan apa yang lagi penting lagi adalah kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang rakyat Malaysia yang semestinya memang mesra dengan rakyat-rakyat lain, kita kenalah ringan-ringankan mulut, dan kita haruslah buang sikap ataupun attitude maupun stigma tentang solat persendirian, dan kita berjadikanlah perkara tersebut sebuah norma. Kalau dulu ni ianya adalah sebuah keasingan, dan adalah tanggungjawabkan kita untuk menjadikan perkara itu adalah perkara yang normal. Lebih-lebih lagi kalau kita tengah travelling lagi lah. Jadi kita berehat seketika dahulu. Lepas ini kita akan kembali semula, semestinya dengan lebih banyak lagi kupasan yang menarik dan mendalam, dan semestinya lagi berilmiah. Jangan ke mana-mana, pastikan anda kekal setia bersama kami di rancangan Bicara Fatwa Johor, dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana, Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Kembali semula kita dalam rancangan Bicara Fatwa Johor, dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Masih lagi bersama dengan saya, tetamu istimewa pada hari ini, Sahibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Haji Sono, dengan tajuk pada hari ini, Hukum Solat Berjemaah. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk tanyakan soalan yang seterusnya, iaitu apakah hukum solat berjemaah di sesebuah qaryah? Mungkin kita dah dengar tadi kan, kita solat berjemaah dah jadi 27 kali ganda kita pahala. Dan juga tadi tak silap Syekh ada sebut tadi, kalau dah di satu kawasan atau taman dia dah jatuh hukum fardu kifayah. Mungkin Syekh boleh bagi penerangan yang selanjutnya. Baik. Terima kasih kepada DJ Farhad tadi kita masih menyentuh tentang fadail, ataupun disebut dalam bahasa yang lain fadilah, kelebihan. Kemudian kita juga sempat menyebut tentang rujukan kita, reference kita, dalil, naqli dan khususnya Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Kemudian kita pergi kepada hukum solat berjemaah di sesebuah qaryah ataupun lagi ini kalau di bandar taman perumahan kalau kita di kampung-kampung, qaryah dia panggil lah, ataupun sesuatu komuniti itu Kalau kita melihat ataupun kita sudah tentunya kita berpegang kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i
dalam hukum fiqh ni kita berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Dalam waktu yang sama kita mura'ah. Apa mura'ah? Kita meraihkan pandangan imam-imam mazhab Tabarah yang lain. Contoh Imam Maliki, Hanafi dan Hambali. Kita tidak menolak mereka. Cuma dari segi kesesuaian kita lebih muyul cenderung kepada berpegang pada pandangan imam mazhab Syafi'i. Namun demikian ada kalanya kita berpegang berpandangan imam mazhab yang lain yang tiga tu. Contoh dalam bila mana kita menghadapi masyaqqah, kepayahan, contoh dalam bab apa ni dekat nak Ramadan kan. Betul. Nanti kita ada kefarduan untuk membayar zakat fitrah. Kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i kita diwajibkan untuk membayar fitrah menggunakan apa? Makanan ruji. Pernah dengar ruji? Tak pernah. Dulu masa form 5 belajar pengajaran Islam, makanan asasi. Istilah dia asasi. Maka kita kena junjunglah beras. Makanan kita yang asasi adalah beras kan. Betul. Kalau Farhad besok ada 5 orang anak, dah berapa guni kita. Itu contoh lah. Itu dari segi perlambangan apa analogi lah yang perlu kita bawa dan serah kepada pihak berkuasa agama. Dah pejabat agama perlu sediakan, Majlis Islam sediakan store yang besar untuk dilonggokkan storage di situ. Kemudian pegawai jabatan agama, pegawai Majlis Agama Islam akan agihkan dengan orang fakir miskin. Dah satu proses yang payah. Sebab itulah kita berpegang pandangan imam mazhab bukan Syafi'i, kita berpindah berpandangan mazhab yang lain, Hanafi, gitu. Dengan membayar zakat fitrah menggunakan wang tunai ataupun wang ringgit. Jadi hilanglah dari segi kepayahan dan masyaqqah. Itu bukan Syafi'i. Sebab tu kita tak menolak mereka. Okey. Dan imam mazhab yang tiga tadi tu, Hanafi, Hambali, Maliki, masih di bawah payung akidah yang sama dengan kita mazhab Syafi'i, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Cuma dari segi fiqahnya saja mereka membuat pandangan berbeza dengan pandangan imam yang kita pilih, iaitu Imam Syafi'i. Dalam fiqah lah. Okay. Kemudian dalam pandangan Imam Syafi'i kita yang kita ikut dan kita amalkan ni, hukum solat berjamaah mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita ni adalah fardu kifayah. Semua orang tahu dah. Maknanya dalam satu qaryah atau taman, hukumnya adalah fardu, wajib didirikan sembahyang berjamaah di situ. Jadi kalau lebih 3 orang kena dirikan. Jadi itu tuntutan asas kalau kita buka dalam hujah ataupun hadis Nabi SAW. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Maknanya kalau dah ada 3 orang tu janganlah sembahyang seorang-seorang diri. Betul. Dia expose, terdedah kepada gangguan syaitan dan melarat kepada kehidupan sosial, perpecahan. Satu kampung dah beratus rumah sembahyang sendiri-sendiri, tak ada satu jemaah. Dah ada orang tanya, Ustaz boleh tak kalau misalnya kata kita sembahyang gili-gili kat rumah orang? Kalau ikut hukum fiqh di situ belum melepasi lagi tuntutan fardu kifayah. Dia kena didirikan di satu tempat yang khas, orang boleh keluar masuk. Kalau rumah orang kan payah. Sebab tu kalau ada musallah lah. Tak ada masjid pun tak apa. Tak ada surau pun bukan tak apa macam mana. Mungkin sedang diusahakan. Kalau ada situ mungkin bawah kolong flat, buatlah musallah situ, tempat sembahyang. Jadi flat atas tu ataupun pangsapuri, kalau sekarang yang lebih atas lagi kondominium kan. Kita gesekkan sesama penduduk, minta jabatan agama ke majlis agama ke maklum kepada mereka, ini lot ni kita jadikan sebagai musalla tuan, bukan masjid contohlah kan. Jadi adalah usaha untuk mendirikan salat berjamaah di situ. Baik, itu dari segi
hukum solat berjamaah kita tahu dah, dan ini wajib dilakukan bagi menzahirkan. Ini tanggungjawab kita. Menzahirkan apa? Sya'airillah, syiar-syiar Allah ataupun syiar Islam itu sendiri di dalam sebuah negara, negeri, daerah dan kampung kita. Dan tadi saya katakan bahawa hadis baginda Nabi SAW yang menyatakan bahawa ma min salasatin tadi itu, hingga ke akhirnya, mana-mana kumpulan yang jumlah orangnya itu lebih 3 orang, mereka mengatakan hadis ini menunjukkan hukum solat berjamaah adalah fardu kifayah, kerana tujuan berjamaah itu ialah untuk menzahirkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana dah terlaksananya solat berjamaah di kalangan 3 orang tadi ataupun lebih di satu qaryah itu, maka tidak berdosa ahli qaryah yang lain yang tidak mendirikan solat berjamaah di tempat tersebut. Jadi mereka ini telah menyelamatkan seluruh penduduk di qaryah-qaryah tertentu lah. Sebab itu ini yang qaryah yang berjalan dengan baik, maksudnya tak ada kekangan dan sebagainya. Ada setengah qaryah nak cari jamaah pun payah. Kadang dia majority, dia tidak majority tapi minority Muslim di situ. Betul. Pun satu cabaran sebenarnya. Jadi perkara ini pun ditimbulkan sehingga mana surau tersebut terpaksa diturun taraf kepada musalla dan sebagainya. Dan kita nak selamatkan jugalah, sebab itu pernah dijadikan sebagai rumah Allah kan. Jadi kalau nak diambil alih untuk dijadikan sebagai klub, rumah rekreasi, jadi kita sedai mungkin kita pertahankan, dan paling tidak pun sebagai pusat-pusat pengajian Islam dan sebagainya. Jadi kembali kepada persoalan awal tadi, Farhad ada tanya tentang solat berjamaah ni sebenarnya terlalu banyak ganjaran yang saya tidak pasti sama ada masyarakat luar sana tidak mengetahui ataupun belum sampai maklumat itu. Antara galakannya ialah sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini semua sahih. Nabi beritahu para sahabat bahawa barang siapa di antara kamu yang dia berwuduk terlebih dahulu, man tawadda'a fi baitihi, dia wuduk kat mana? Dia wuduk di rumah dia. Ini cerita nak pergi masjid, nak pergi jadi Rasulullah SAW beritahu para sahabat, barang siapa di antara kamu yang dia berwuduk terlebih dahulu, wuduk dengan sempurna lah kan, wuduk kat mana? Fi baitihi. Tengok jalan cerita dia ni di rumah. Dia wuduk terlebih dahulu di rumah, wuduk dengan sempurna. Kemudian thumma madha ataupun thumma masya, kemudian dia pergi ke mana? Ila baitin min buyutillah. Pemuda ini dia pergi, hamba Allah ni pergi ke sebuah rumah daripada buyutillah, banyak-banyak rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid ataupun surau. Contoh macam Farhad pagi-pagi subuh dah bangun 5.45. Subuh kan lewat, ini 6 lebih. Jadi tengok kanan kiri tak ada buat apa kan. Tidur awal pukul 10 dah terjaga dah pagi. Jadi rugi aku seorang-seorang diri ni. Start motor Vespa kita, pergilah cari surau masjid yang berdekatan. Teringat hadis ni. Dalam hati tu, wuduk kat masjid boleh lah. Air pun banyak kat masjid kan. Tapi bila kita dengar hadis ini, kita akan menjadi orang yang rugi pula aku tak wuduk kat rumah. Rupa-rupanya Rasulullah SAW sebut macam itu sekali. Man tawadda'a fi baitihi, dia wuduk barang siapa di antara kamu. Dan riwayat yang lain mengatakan man tatahara, barang siapa yang dia bersuci lah, wuduk fi baitihi, wuduk dengan sempurna di rumah dia. Summa masya, kemudian dia keluar rumah, dia berjalan. Sama ada sekarang ni berkenderaan ke, naik motor ke, naik kereta, tak apalah. Tapi nak cerita kat situ, dia punya penegasan ialah wuduk, nak pergi masjid, wuduk terlebih dahulu di rumah. Kemudian kita keluar rumah dalam keadaan berwuduk, pergi ke
rumah Allah, sebuah rumah Allah daripada banyak-banyak rumah Allah. Ikut kita lah, kita selesa subuh ni nak pergi masjid sini, subuh esok pergi ke surau ni, ikut kita. Min buyutillah. Masjid hopping. Masjid hopping panggilnya. Jadi Rasulullah SAW kata bahawa, bersabda bahawa liyaqdiya faridatan min faraidillah. Kanat khatwatahu ihdahuma tahutta khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah atau kama qala. Ini yang terakhir tu. Jadi maksudnya bahawa kata Rasulullah SAW, barang sesiapa di antara kamu yang dia berwuduk, bersuci terlebih dahulu di rumah dia, kemudian dia berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, masjid lah ataupun surau. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya wuduk kat rumah, wuduk kat pejabat boleh tak? Ni saya kerja ni, ataupun wuduk kat kilang. Saya kerja ni. Jadi saya dengar azan tu, bos pun tak ada masalah, dia kata boleh solat pergi. Jadi saya wuduklah kat pejabat. Boleh tak Ustaz? Boleh. Maknanya nak dicerita sini bahawa orang yang nak pergi sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau, dan dia berusaha mensucikan diri dia terlebih dahulu di rumah ataupun di pejabat dia atau tempat kerja dia, kemudian dia pergi berjalan ke pergi jalan ke masjid atau surau dalam keadaan dia berwuduk, Rasulullah SAW menyatakan bahawa setiap langkahannya itu akan menerima keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ratus langkah, berapa ribu langkah. Jangan dibilang, yakini hadis ini dan serah kepada Allah. Inilah maksudnya kita nak menggarap serba banyak keampunan Allah. Dulu kita muda-muda, remaja, banyak kita tinggal solat, banyak kekhilafan, kelemahan kita, dosa kita banyak. Masa inilah rupanya ada tawaran daripada Rasulullah SAW, daripada Allah sebenarnya, melalui lisan suci Nabi SAW. Keampunan Allah itu telah bermula lagi daripada kita keluar rumah, keluar pejabat, dengan syarat kita ada air sembahyang wudu. Jadi setiap langkahan kita tu akan diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita yang terdahulu dan ditingkatkan sehingga beberapa darajat. Ini kena pasak betul-betul supaya dia memotivasikan kita. Jadi orang yang beramal dalam keadaan dia berilmu berbeza dengan orang yang beramal ikut-ikut. Betul. Maka rugilah. Jadi kita nak anak-anak muda ini tahu tentang perkara ni. Kadang dia tahu dia dosa dia banyak, tapi cara mana ya nak delete, nak erase kita punya ni. Jadi ni salah satu Ustaz ya. Maka raihlah, rebutlah, kejarlah sembahyang berjamaah di masjid ataupun di surau. Tak mampu 5, dapat 3 sehari semalam, okeylah. Maghrib, Isyak, subuh. Tapi kalau anak muda subuh tu kat masjid, memang hebatlah ni. Ni kalau makcik-makcik dia ngintai kat langsir belakang tu kat masjid, ni anak muda ni siapa ni subuh boleh datang ke masjid tu, orang kata jempol lah. Kalau subuh anak muda boleh ke masjid, hebat. Jadi kerajaan negeri hari ni, Kerajaan Negeri Johor, pimpinan yang amat berhormat Datuk Haji On Hafiz bin Ghazi telah menggerakkan supaya semarak subuh ni dihidupkan, disemarakkan lagi. Jadi kita ucapkan tahniah, syabas dengan pengurusi jawatankuasa level agama kita, didukung oleh pihak pimpinan berkuasa agama negeri, Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Majlis Agama Islam, supaya rakyat negeri Johor ni menyemarakkan, memahami, menyemarakkan sembahyang fardu secara berjamaah dan menyemarakkan subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian usaha ini akan melahirkan, wujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, makmur, baik, maju ekonominya, baik rohaninya, dan menerima keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat itu saja, Farhad, yang boleh kita kongsi pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih lagi sekali di atas penjelasan yang cukup mendalam dan juga penjelasan yang cukup terang untuk semua orang fahamlah. Jadi baiklah para pendengar, di sini saja kita berada pada hari ini. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan Bicara Fatwa Johor pada episod kali ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube rasmi Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
Itu sahaja untuk hari ini. Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.